السلام ورحمة أعوذ الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية صالحة لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قل من ملائكته قرب وافتح علينا برحمتك وعلينا رب اشرح لنا من صدرنا ويسرنا قد الشيخين سنتنا في الدارين. Sekarang dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasan dendam bahawasa dan dendam itu bahawasa dendam dan dengki itu memakan keduanya akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu. Bahawasa dendam itu satu perasaan yang ada di dalam hati seorang, apa kita panggil perasaan nak marah kepada seorang. Ada perasaan tak puas hati dengan seorang tersimpan di dalam hati. Dan dengki, dua-dua perkara ini memakan keduanya, dendam dan dengki akan segala kebajikan, akan segala kebajikan, jadi pahala kebajikan. Memakan keduanya akan segala kebajikan, yakni akan pahala segala kebajikan. Dikandaki memakan di sini ialah menghilang, merusak, menghilang, menghabiskan akan pahala-pahala kebajikan. Banding dianya seperti memakan oleh api akan kayu. Kayu tu apabila dibakar oleh api, lama-lamanya habis kayu tu jadi habu. Apabila jadi habu tu dah tak boleh kita guna apa-apa dengan habu. Jadi dibandingkan seperti habu tu menghancur akan kayu, begitulah menghancur oleh dua perkara ini, dendam dan dengki, akan segala pahala kebajikan. Jadi maknanya kalau kita biarkan ada dua perkara ni di dalam hati, maka dua perkara ni lah akan menghilangkan pahala amal kebajikan. Daripada 100, lama-lama jadi tinggal 90, lama-lama jadi 80, lama-lamanya 70, lama kelamaan habis. Maknanya jangan bagi adalah dua-dua perkara ni di dalam hati. Kalau biarkan begitu, maka pahala amal kebajikan kitanya akan habis. Yudhibna as-sayyi'at, menghilangkan yudhibna al-hasanat, akan pahala kebajikan. Berkata setengah ulama radhiyallahu anhum,
Ini ada sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada sebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Berkata setengah daripada ulama radhiyallahu anhum, apa perkataannya, tiada suatu daripada kejahatan, tiada suatu daripada kejahatan lebih mudarat daripada dengki. Jadi kejahatan segala perkara yang kejahatan segala perkara maksiatlah. Tidak ada yang lain yang lebih beri mudarat daripada dengki. Dengki inilah, dengan mana dengki inilah sangat maksiat yang sangat yang paling memberi mudarat kepada ampunnya. Tidak ada maksiat yang lain yang terlebih yang sangat memberi mudarat kepada ampunnya malaikat dengki inilah. Kerana kenapa boleh kata begitu, tidak ada kejahatan yang lain daripada dengki yang lebih kuat mudarat kepada diri orang yang buat maksiat malaikat dengki, kerana bahawasanya dengki sampai kepada orang yang didengki. Sampai kepada orang yang dengki itu 5 seksa. Sampai ini kena kepada orang yang berdengki itu sendiri 5 seksaan. Dulu daripada bahawa sampai ia, mana belum nak sampai ia seksa saat itu kepada orang yang didengki. Dengki ke orang tu, orang yang berdengki tu akan kena kepada dianya 5 perkara, 5 kesesaan. Jadi maknanya dia berdengki ke orang, sebelah orang yang kena dengki itu tidak ada pun kat dia. Tidak boleh mudarat pun apa-apa kemudaratan kepada orang yang didengki. Tetapi kemudaratan seksaan 5 perkara akan menipai, akan datang kepada orang yang berdengki. Jadi maknanya kemudaratan daripada dengki itu akan menipai kepada orang yang berdengki 5 perkara. Sebab tu boleh katanya berat daripada dosa yang lain. Berat daripada dosa yang lain apabila dia tu berdengki, kena di atas dia tu 5 perkara. Pertama, mana? Dulu daripada bahawa sampai ia kepada orang yang didengki itu suatu yang dibenci, benda yang dia dengki itu belum nak kena pada orang tu, kena pada dia dulu. Pertama, duka cita yang tiada berputus. Satunya, dia tu duduk dalam keadaan duka cita yang tiada berputus. Jadi sentiasa dia tu di dalam dukaan. Memanglah kalau dia tu berdengki kepada orang, dia tidak berdengki malaikat orang tu ada nikmat yang diberi oleh Allah kepada orang tu. Kalau contohnya seorang ni dia berdengki pada kawan dia nisbah hartanya. Jadi kalau kawan dia tu harta dia tu kurang daripada dia, maka dia tak berdengki. Apabila dia tengok kawan dia tu lebih banyak harta daripada dia tu, dia pun berdengki kepada kawan dia. Apabila dia berdengki pada kawan tu, setiap kali dia tengok kepada kawan dia, akan rasa susah hati, akan rasa duka cita kepada diri dia. Sebab dia dengki,
Apabila dengki pada seorang, sifat dengki dia tu tak boleh buat apa pun kepada orang tu. Tak dengki pada orang tu jadi kaya. Dengan sebab dia dengki tu, orang tu tak jadi susah, tak jadi miskin dengan sebab kena dengki. Kalau nak dapat pun dapat. Allah Ta'ala nak bagi orang tu kaya pun kayalah orang tu. Jadi setiap kali dia tengok orang tu kaya, dia susah hati. Setiap kali dia tengok orang tu kaya, dia tak kaya, maka dia duduk dalam duka cita. Jadi duduk terjatuh di dalam dukaan yang tiada berputus. Mana sepanjang masa lah dia tu di dalam keadaan susah hati, duka cita. Lepas tu nak lepas tu kena buangkan sifat dengki tu lah. Keduanya, bala yang tiada diberi pahala atasnya, atas bala. Keduanya, bala yang tiada diberi pahala atasnya, atas bala. Kita ni kalau dimenipai bala di atas kita dapat sabar di atas bala itu, maka diberi pahala. Sebab bala yang Allah Ta'ala menipai kepada orang mukmin tu balaan hasanan. Sebagai bala yang elok, bala yang Allah Ta'ala bagi turun kepada orang mukmin ialah bala yang baik, bala yang elok. Dengan maknanya kalau ditipai bala, tetapi kalau dia dapat sabar di atas kesusahan bala itu, maka dapat pahala. Kesusahan bala yang diturun oleh Allah Ta'ala di atas dia, kalau dia sabar, dia dapat pahala besar di atas kesabaran itu. Tetapi orang ni, orang yang berdengki ni, dengan sebab dia duduk dalam keadaan duka cita, susah hati, tengok orang tu senang pada dia, orang tu dapat nikmat lebih banyak daripada dia, duduk dalam keadaan susah hati. Maka susah hati itu satu perkara daripada bala. Satu perkara maknanya setengah daripada bala. Tapi bala yang menipai kat dia tu, bala yang tidak boleh menarik akan pahala. Tak macam bala yang diturun pada orang yang tak berdengki. Susah begitu, susahnya begini. Maka dia sabar di atas kesusahan dia. Maka Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang tu. Tetapi susah hati, bala yang datang dengan sebab sifat dengki ada dalam hati ni, bala tak dapat pahala. Jadi penat dengan penat. Letih dengan letih. Tapi kalau penat, kita boleh sabar dengan bala yang Allah Ta'ala turun bukan dengan sebab dengki, sabar tu dapat pahala. Lagi pula bala ni, setengah bala tu nak mengkifaratkan dosa. Bala biasanya Allah Ta'ala menurunkan di atas seorang tu untuk nak mengkifaratkan dosa. Jadi kalau kena cara, sebab katanya bala yang diturunkan di atas orang mukmin balaan hasanan, sebagai bala yang elok. Jadi maknanya boleh tarik kebaikan kepada orang yang ditipai bala. Satunya boleh dapat pahala besar daripada sabar. Boleh mengkifaratkan dosa. Bala mengkifaratkan dosa bagi orang mukmin. Itu dia katakan bala yang elok. Tetapi bala yang diturun kepada orang dengki, bala yang tidak ada kebaikan. Bala yang tidak ada pahala padanya. Itu dua. Dan ketiga, kecelaan yang tiada dipujikan dengan dia. Yang ketiga akan kena kepada orang yang berdengki itu ialah kecelaan. Akan datang kepada orang yang berdengki itu, datang oleh kecelaan. Kecelaan tu yang tiada dipuji dengan dia, dengan kecelaan. Datang kehinaan yang tak dapat puji orang kepada dia. Maknanya dia tu akan jatuh di dalam kecelaan, betul-betul kecelaan. Dan keempat, memerkakan atasnya oleh Tuhan.
memerkakan atasnya atas orang yang berdengki itu oleh Tuhan. Jadi Allah Ta'ala marah kepada dia. Allah Ta'ala sedia nak azabkan dia. Itu yang boleh dia. Yang kelima dan kelima ditutup atasnya segala pintu taufik. Maknanya orang yang berdengki ini dia tidak dapat taufik daripada Allah untuk buat perkara-perkara yang baik. Mana ditutupkan di atas dia akan segala pintu taufik. Maknanya orang ni tak akan dapat taufik daripada Allah Ta'ala untuk nak mengerjakan perkara yang baik. Itulah 5 perkara. Jadi maknanya kalau dia tu, kalau berdengki kepada orang yang kena dengki itu pun tak jadi apa pun. Tetapi dia ni lah yang kena seksa dengan 5 perkara ini. Kalau begitu rugilah. Dan sebeda ia Nabi SAW tiada masuk akan syurga, maknanya tidak masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat semut daripada takabur. Ini hadis ni masuk dalam bab itu masalah takabur pula. Jadi masalah dengki itu dah habis. Jadi sini masuk dalam hadis menakuti daripada sifat takabur. Katanya sebenarnya Nabi SAW tiada masuk akan syurga mereka yang ada di dalam hatinya, hati seorang tu seberat semut. Zarrah, mana seberat semut, maknanya sekecil-kecil. Jadi kita maklum bahasanya bahasa Arab tu apabila nak cerita benda yang paling kecil tu dia katanya zarrah. Maknanya pada bahasa cakap tu kalau sebut kata zarrah sana itu nak ibarat daripada benda yang paling kecil. Padahalnya semut ni kita kalau kira-kira tu ada lagi hayawan binatang yang paling kecil daripada semut tu ada lagi kan. Tapi tidak termasyhur. Apabila kita nak cerita kata benda tu kecil sehabis kecil, maka sebutlah kata semut. Maka nak sama besar dengan semut betul-betul ke? Itu tak mesti begitu. Bukan nak mana, bukan dikehendaki dengan katanya seberat semut tu sama berat dengan semut berapa gram. Tidak nak gitu. Nak cerita katanya benda yang paling sedikit, benda yang paling halus, paling kecilnya ialah zarrah, ialah semut. Maknanya nak ceritanya daripada takabur. Maknanya siapa yang ada sifat takabur di dalam hati, siapa-siapa yang ada sifat takabur di dalam hati, walaupun tak banyak sekalipun, walaupun sedikit sekalipun, sekiranya ada sifat takabur dalam hati, maka orang ni di akhirat esok Allah Ta'ala tak bagi masuk ke dalam syurga. Allah tak bagi masuk sekiranya kalau mati dia dalam keadaan ada sifat takabur di dalam hati walaupun sedikit sangat sekalipun tak dimasukkan ke dalam syurga. Tapi maksud katanya tak dimasuk ke dalam syurga tu sebagaimana kita maklum, maknanya tidak masuk serta pada awal-awal orang bersama orang-orang yang awal masuk. Maknanya mesti didului kepada neraka lebih dulu. Untuk nak menyucikan sifat takabur yang ada di dalam hati dia, apabila sucikan daripada sifat takabur dan dosa-dosa yang lain, akan dimasuk ke dalam syurga balik. Sebab dia orang mukmin tak kekal dalam neraka. Jadi maknanya tak boleh masuk awal. Kalau orang biasa ni, orang yang baik ni, selepas pada titian sirat, syurga dah. Selepas pada titian sirat, teruslah kepada syurga. Dia tidak. Apabila meniti di atas sirat tu, dia tu dibawa pergi kepada neraka dulu. Akan jatuh dalam neraka dulu untuk nak bersihkan. Lepas itulah
Sekiranya kalau dia tu orang ada mukmin dalam hati, ada iman dalam hati, akan dibawa balik kepada syurga. Jadi nak cerita katanya tak nanti banyak lah. Takabur ni nak jadi sebab boleh masuk neraka ni tak nanti banyak. Walaupun sedikit sehabis-habis sikit sekalipun, walaupun kecil sehabis-habis kecil sekalipun, dah patut layak dah nak masuk neraka. Dengan maknanya tak boleh nak masuk dalam syurga terus dalam keadaan dia tu ada sifat sifat takabur dalam hati. Masa hidup dunia tu ada takabur dalam hati walaupun sedikit kecil sekalipun, dah tak layak dia nak terus masuk syurga tu, dah tak layak. Mesti dibersihkan dulu di dalam neraka. Apabila Nabi cerita begitu, katanya orang yang ada sifat takabur di dalam hati, orang ni tak dapat masuk syurga. Maka seorang lelaki, mana adalah seorang daripada sahabat Nabi SAW, dia tanya Nabi. Sebab dia tanya ni pada sangkaan dianya, orang-orang yang pakai pakaian elok, pakaian-pakaian elok, mesiapkan badan dia, mesiapkan pakaian dia tu, setengah daripada orang takabur. Lalu tu dia tanya, maka sembah, yakni tanyalah oleh seorang lelaki, yakni daripada sahabat Nabi, bahawa seseorang lelaki kasih ia, suka ia, bahawa adalah kainnya elok, yakni pakaiannya pakaian elok, dan kasutnya elok. Kasut selipar dia pun kasut selipar yang elok, takkan masuk dalam golongan orang takabur ke? Jadi dia ni dia faham gitu. Pakai pakaian elok, pakai kasut selipar yang elok tu masuk dalam bagai orang yang takabur. Lalu tu dia tanya Nabi, macam mana kalau orang kita pakai pakaian elok-elok, pakai kasut elok-elok, kenderaan tu yang mewah, takkan masuk di dalam takabur ke? Tu dia tanya Nabi. Sebenarnya Nabi SAW, Allah itu cantik. Kasih ia, suka ia Allah akan kecantikan. Jadi maksudnya pakai pakaian yang elok, pakai pakaian yang elok, pakai kasut yang elok, apa-apa pakaian tu pakaian yang elok dia pakai. Maknanya kalau kenderaan tu kenderaan yang elok dia guna, maka itu tidak masuk di dalam bagai takabur. Tidak masuk di dalam bagai takabur, hanya terpulang kepada hati dia lah. Terpulang kepada hati dia. Sekiranya kalau dia pakai pakaian elok untuk nak menunjuk kelebihan dia, untuk nak menghinakan orang, nak bagi orang nampak kata dia ni lebih, dia ni besar, maka itu masuk dalam bagai takabur lah. Pakaian elok, pakaian yang harga mahal, untuk nak bagi orang nampak kata dia ni orang lebih, dia ni orang besar. Kalau sekiranya kalau bertujuannya begitu, maka salah juga. Tetapi kalau tidak niat begitu, orang yang ada duit nak pakai pakaian yang elok, yang harga mahal, kasut selipar yang elok, kereta pun, kenderaan pun yang elok, tu semata-mata dia guna tu sebab nikmat Allah Ta'ala bagi. Ini ingat kata nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, nikmat harta yang Allah Ta'ala bagi pada dia, maka dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia untuk nak guna pada harian-harian dia. Bahkan atas nama guna nikmat Allah Ta'ala, tidak ada pun sedikit pun dalam hati dia nak menunjuk-nunjuk kepada orang, nak melebih-lebihkan di atas orang, nak pandang hina kepada orang yang tak dapat macam dia. Dia tidak ada dalam hati dia benda yang begitu, perasaannya begitu tidak ada, maka tak salah.
Bahkan masuk di dalam bagai muzahirkan nikmat Allah. Masuk dalam bagai muzahirkan nikmat Allah Ta'ala yang bagi pada dia. Itu tak salah. Maka di sini pun Nabi pun jawab gitulah. Orang yang suka pakaian yang elok itu tak masuk dalam golongan orang takabur. Tapi semata-mata dia tak ada ingat ke mana. Dia ada duit nak beli pakaian yang elok, dia beli. Nah, ingat kata Allah Ta'ala bagi duit pada dia, dia beli. Saja nak pakai, tak ada niat nak tunjuk ke orang, nak bagi nampak kata dia orang kaya, tak ada nampak apa, tak ada nak kosak ke mana-mana, maka itu tak salah. Sebab dia katanya, Nabi katanya, bahawasa Allah itu cantik, lagi mana kasih ia akan kecantikan. Kasih ia akan kecantikan. Maknanya Allah Ta'ala kasih akan kecantikan tu maknanya Allah Ta'ala beri pahala kepada orang yang membuat baik, buat elok. Itu makna kasih akan kecantikan. Maknanya Allah Ta'ala beri pahala di atas orang yang mengerjakan perkara yang elok, perkara yang baik. Maknanya setengah daripada perkara yang baik itu ialah pakaian yang elok untuk nak muzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Walaupun tidak artinya tak saja-saja dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Maka itu setengah daripadanya. Jadi Allah Ta'ala kasih akan keelok kecantikan. Maknanya Allah memberi balasan baik kepada orang yang buat perkara yang baik, perkara yang elok. Cantik tu elok. Jadi orang yang buat elok, Allah Ta'ala balas baik. Orang yang buat elok, Allah Ta'ala baik. Itu mana dia kasih akan kecantikan. Kenapa? Sebab dia katanya Allah Ta'ala itu cantik. Maka tentu dah yang cantik suka kepada yang cantik. Dengan maknanya di sini Allah itu cantik. Bukan cantik macam kita tengok sama-sama kita, bukan maksud gitu. Kalau kita tengok pada Allah ni cantik, segok, bukan maksudnya rupaan dia tu comel, bukan maksudnya begitu. Maknanya Allah Ta'ala itu cantik, bahasa Arab katanya jamil. Bahasa Arab katanya jamil. Maka ittifaq ulama bahawa jamil ini setengah daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripada nama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Jamil. Maka khilaf di antara ulama pada mentafsirkan makna cantik Allah. Allah yang cantik, yang jamil tu apa makna? Maka beberapa pendapat ulama pada mentafsirkan makna Allah yang jamil, cantik itu makna apa? Kata Imam Nawawi, kalau mengikut Imam Nawawi itu dia katanya cantik Allah yang cantik itu makna Allah yang membuatkan perkara yang elok. Mana bukan rupa dia tu mustahil Allah Ta'ala berupa kan. Maka Allah Ta'ala yang cantik tu mana Allah yang membuatkan perkara yang cantik. Melok maknanya Allah Ta'ala buatkan benda tu jadi elok. Macam katanya ahsana khalqa, melok ya Allah Ta'ala akan kejadian. Mana Allah Ta'ala buat apa-apa tu buat dengan secara cantik. Allah Ta'ala buatkan apa-apa buat dengan secara comel, dengan cara cantik, elok. Itu maksudnya begitu. Mana Allah yang cantik bukan rupa dia tu cantik macam kita cakap kata orang tu cantik. Bukan maksudnya begitu. Bukan mana yang Allah yang cantik, mana Allah yang membuatkan perkara yang cantik. Mana Allah yang buat yang elok, mana yang membuatkan perkara-perkara dengan secara elok. Buat tu comel, buat ni comel. Buatkan manusia comel, buatkan binatang tu comel cara dia. Tu mana al-jamil dengan mana mujmin. Di si Imam Nawawi maknanya begitu. Mana yang cantik, mana yang membuatkan cantik. Mana dia buatkan apa-apa perkara jadi cantik.
Buat langit cantik, langit. Buat bumi cantik, bumi. Buat manusia cantik, manusia. Begitu. Setengah katanya jamil dengan mana yang maha besar. Dengan mana yang maha besar. Mana jalil, mana yang besar, yang maha besar. Setengah katanya jamil tu mana yang mencahayakan. Yang mencahayakan akan perkara-perkara. Mencahayakan akan segala akan perkara-perkara. Tu banyak tafsir. Jadi maknanya Allah Ta'ala yang cantik, tentu dia suka akan perkara yang cantik. Dengan maknanya kalau mengikut tafsir Imam Nawawi, makna jamil tu maknanya dia buat elok. Allah Ta'ala apabila dia buat apa-apa, buat dengan secara elok. Tentulah apabila dia buat apa benda jadi elok tu, tentulah dia suka kepada keelokan. Makna apa makna suka kepada keelokan? Dia bagi balasan baik kepada orang yang buat perkara yang cantik, perkara yang elok. Maksudnya begitu. Jadi apa maksud Nabi katanya Allah itu cantik, kasih ia akan kecantikan, dengan maknanya pakai pakaian yang elok tadi tu tak masuk di dalam bahagian takabur. Bukan sebahagian daripada takabur. Benda lain. Tak masuk. Bahkan katanya pakai itu lebih-lebih lagi pulaknya orang ni dia pakai pakaian yang elok, pakaian yang comel, yang agung maha masalan untuk nak menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Nak menzahirkan nikmat Allah Ta'ala yang bagi kepada dia. Dia pun ingat katanya Allah Ta'ala bagi duit pekat kita. Baik kita beli pakaian yang elok-elok pergi solat. Contohnya. Baik kita beli kenderaan yang selesa, tak penat. Kita berkenderaan senang, selesa lah kita buat amal ibadat. Macam-macam lah kata. Jadi mana itu untuk fikir nak gunakan nikmat Allah Ta'ala. Bukan nak tunjuk ke orang pun. Itu jadi ria. Lagi bulatnya nak pakai tu bukan nak sombongkan di depan orang. Bukan konsepnya begitu. Maka itu tak masuk. Maka apabila ada tanyaannya begitu daripada setengah-setengah sahabat. Tanya pasal orang pakaian elok tu tak masuk dalam takabur ke tidak. Nabi jawab kata tak masuk. Maka dalam perasaan, dalam fikiran Nabi tu dah terlintas katanya ada setengah orang tu tak faham makna takabur. Di dalam fikiran, dalam hati setengah orang sahabat Nabi tu ada setengah sahabat tu tak faham maksud dengan takabur. Sebab tu dia tanya pakaian yang elok tadi. Maknanya dia tak faham apa maksud dengan takabur. Lalu tu Nabi dah baca fikiran mereka, katanya orang ni tak faham makna takabur. Lalu tu Nabi perlu kepada menyatakan makna takabur. Dengan katanya bermula takabur itu menolakkan benar. Maknanya tak terima perkara yang betul, tak terima perkara yang benar. Tu Nabi cerita katanya takaburnya begini. Tak boleh nak terima akan kebenaran. Dia tak terima akan kebenaran. Itu dikatakan takabur. Walaupun dia salah sekalipun dia tak mengaku kata dia salah. Walaupun dia salah, lebih laginya dia orang peringkat besar, apabila dia buat salah, lebih lagi pula orang yang bawah dia tu tegur dia. Apabila orang di bawah dia tegur pada dia tu, maknanya orang di bawah tegur tu dengan perkara yang dengan teguran yang betul benar lah. Tetapi dia tak ikut, dia tak dengar. Sebab apa? Sebab dia fikir kata orang ni bawah pada dia, tak sepatut orang ni nak tegur dia. Walaupun dia salah, dia tak mengaku kata dia salah. Maka itulah maknanya katanya, itulah orang ada sifat takabur. Tak terima kebenaran. Kalau kita panggil sombong.
Setengah daripada makna takabur sombong. Dah. Dia kalau nak tegur dia, kena cari orang yang tinggi pada dia. Baru dia terima. Kalau orang bawah pada dia, tak terima. Yang dia salah, ya saya tak salah. Tak terima kebenaran. Walaupun dia salah, dia kata dia betul. Orang ni betul, dia kata salah. Itu maknanya setengah daripada bagai takabur, tak terima kebenaran. Menolak akan benar, maknanya tak terima kebenaran. Dia kita ni, kalau kita ni apabila orang tunjuk ajar kepada kita, tak kira kata dia ni dengan kita tu, walaupun dia tu kurang pada kita, lebih kita pada dia sekalipun, apakah lagi kalau orang tu lebih pada kita, walaupun maka sekiranya kalau ada orang tunjuk jalan yang betul kepada kita, walaupun orang tu bawah pada kita, lebih muda daripada kita masalah, tanya anak nasihat kepada bapa sekalipun, sekiranya kalau ada yang betul, kita terima. Nah, kalau ayah tu, setengah ayah tu, anak tak boleh tegur apa kepada ayah. Kata ni aku ayah, aku bapa kau, bukan kau bapa aku. Kenapa kau nak tegur aku? Tu dia tu maknanya ada sifat takabur dalam hati tu. Dia kena dengar juga yang anak tu tegur, yang anak tu tegur macam mana. Kalau salah tak terima lah. Kalau benda yang Allah Ta'ala tegur tu kena cara betul, terima. Tu maknanya satu makna takabur yang Nabi cerita di sini ialah takaburnya satu, tak nak terima kebenaran. Sebab tu itu apa dia, iblis katanya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab jadi takabur, sebab jadi kufur oleh iblis tu ialah sifat takabur. Yang sebenarnya ia tak boleh nak terima kebenaran. Apa kebenaran di situ? Ialah Nabi Adam lebih pada dia. Itu yang sebenar. Itu yang sebenar. Perkara yang benarnya, yang betulnya, yang sebenarnya ialah Nabi Adam lebih pada dia. Lebih pada malaikat. Nisbah ilmunya. Maka tetapi dia tak terima kebenaran itu. Kebenaran yang katanya itu Nabi Adam lebih pada dia, dia tak terima. Nak terima tak boleh. Dia perasan kata dia ni lebih daripada Nabi Adam. Macam mana dia nak sujud orang yang hina pada dia? Orang yang kurang pada dia. Sebab dia fikir ni sepatut Nabi Adam sujud pada dia sebab dia lebih pada Nabi Adam. Macam mana dia yang lebih nak sujud pada yang bawah pada dia. Sebab dia tak, walaupun dia dah tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Nabi Adam lebih pada dia, tapi tak terima akan kebenaran itu. Sebab tu katanya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lagi pulaknya daripada cerita di situ maksiat yang awal-awal maksiat yang dilakukan daripada makhluk ialah takabur. Maksiat yang pertama yang dilakukan oleh makhluk bukan manusia, oleh makhluk Allah Ta'ala itu ialah apa dia? Takabur yang berlaku daripada iblis. Takabur di situ dengan apa makna? Dengan mana tak timukan kebenaran. Dan menghinakan manusia. Ni satu perkara lagi. Satu perkara yang masuk di bawah makna takabur juga yang dicerita oleh Nabi, maknanya menghinakan manusia. Menghinakan manusia, mana pandang hina kepada manusia. Menghina, menkejikan kepada orang lain, itu takabur. Jadi yang tadi tu kita kembali kepada masalah yang ditanya oleh sahabat Nabi kan Nabi SAW, masalah orang yang pakai pakaian elok, pakai kasut elok, kenderaan motor kereta yang elok, rumahnya elok, semua segala tu canggih elok kat dia. Tapi kalau dia pakai elok, dia buat elok apa semua, kalau untuk nak pandang hina kepada orang yang kekurangan pada dia, itu pun takabur juga. Itu pun takabur juga.
Tapi kalau tak ada niat, dia orang duit banyak, nak buat rumah besar, tak ada nak tunjuk ke siapa, tak ada nak buat besar, nak banding dengan siapa, tak ada nak menghinakan kepada siapa, cara dia tak fikir pun nak hina orang. Dia ada duit banyak nak buat rumah besar, dia ada duit banyak nak pakai kereta besar, nak pakai pakaian elok, nak makan sedap, itu hal dia. Nah, itu tak masuk dalam takabur. Tapi kalau dia masuk makan restoran yang harga mahal untuk nak menghinakan orang, kosaknya begitu. Nah, kau tak mampu nak masuk makan sini. Nah, kau tak mampu nak beli kereta macam aku ni. Kau tak mampu nak buat rumah besar macam aku ni. Itu takabur begitu. Tapi semata-mata nak buat rumah besar, buatlah. Jangan niatnya begitu. Kalau ingat katanya, kalau orang tak ada duit macam kita, tak boleh buat begini. Tu ada nampak hina ke orang. Ada perasaan melekeh kepada orang. Itu takabur lah begitu. Kalau nak buat, nak hebat, nak apa, buatlah. Nak buat benda, nak pakai baju pakaian yang mahal, yang apa tu, buatlah. Nak buat rumah besar, nak elok, nak apa, buatlah. Cara kita tak fikir ke orang. Tak ada nak banding dengan siapa, tak ada nak menghina ke orang, cara kita. Maka itu masuk dalam katanya, gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Gunakan nikmat yang bagi kepada kita. Macam saya mengajar pun, ingat katanya, ada kebolehan, ajar. Bukan nak tunjuk kata ni saya pandai ni, saya orang alim ni. Kalau tidak, saya tak boleh mengajar ni. Kalau ingat begitu, takabur juga pun. Ni ada ilmu ni yang boleh mengajar ni. Tak ada ilmu, tak boleh ni. Saya rajin belajar dulu, sebab tu jadi orang alim. Saya ada ilmu banyak. Orang-orang jahil kena belajar sama saya. Itu takabur kalau ada perasaan gitu. Kita tak ada ingat begitulah. Jangan ingat gitu. Maknanya ada kelebihan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Masuk dalam syukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau ada ilmu, nak syukur ilmu, setengah daripada bagai syukur nikmat ilmu, kita amalkan dengan ilmu dan kita menyampai kepada orang nak kita menyampai kepada dia. Ada orang minta nak belajar, kita sampaikan, kita ajarkan. Kalau tak ada, taklah. Tidak pun nak niat katanya nak menunjuk kehebatan, nak menunjuk nak apa, dia tidak ada. Kalau ada pun masuk dalam bagai takabur juga. Jadi kalau tak niat begitu, kita ingat katanya nak syukur nikmat Allah Ta'ala yang bagi kepada kita. Nikmat ilmu, satunya beramal. Syukur nikmat ilmu, satunya beramal dengan ilmu yang kita dapat. Yang keduanya, menyampai kepada orang yang minta kita menyampaikan. Begitulah. Itu maknanya masuk dalam bagai guna itu syukurkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana sekalipun dia tidak ada lepaslah daripada takabur. Begitulah. Jadi makna takabur yang diberi oleh Nabi di sini dua. Satunya menolak akan kebenaran, itu pun satu bahagian daripada takabur. Dan menghinakan manusia, pandang hina kepada manusia, nak menunjuk hebat dia, nak pandang lekeh kepada orang lain, itu pun makna takabur juga. Itu dua makna takabur yang diberi oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya, dan diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa